Pagi yang baik sekali ya, dengan bunyi burung-burung berkicauan. Cuba kamu tengok ni, daun. Kenapa daun ni tersusun macam ni? Tengok tersusun macam tu. Kan? Cantik kan? Tersusun. Ni daun ni dia tidak menutupi antara satu sama lain. Cuba kamu tengok. Kemudian yang ni. Tengok susunan daun ni. Ini dikenali sebagai mozaik daun. Tengok susunan dia. Okey, dalam usaha mendapatkan cahaya matahari. Okey, rumput. Seterusnya, kenapa daun ni berwarna hijau? Kenapa daun tu berwarna hijau? Ni. Hijau. Ini bunga biasalah. Namun, kenapa pula daun pokok ni berwarna merah? Kenapa ya? Tengok. Merah. Merah. Ada yang hijau. Ada yang merah. Itu soalan yang kita akan jawab pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang sedang menonton video ini. Hari ini kita akan pergi kepada bab 2, iaitu struktur dan fungsi daun. Okey, jadi dalam sebelum kita menyambung pembelajaran kita, macam biasa kita akan tengok OP kita pada hari ini. OP kita adalah 2.1.1. Kami akan dapat memerihalkan struktur luar daun, iaitu lamina dan juga petiole, itu bahagian luar. Dan juga 2.1.2 kami akan dapat mengenal pasti struktur dalaman lamina daun, iaitu epidermis atas, mesophyll palisade, mesophyll berspan, epidermis bawah, berkas vascular. Okey, itu adalah OP kita pada hari ini, lebih berkaitan dengan struktur dalaman dan luaran daun. Okey, next. Kita tengok dalam buku teks digital ini, okey, ada penyataan di sini, iaitu perubahan warna daun di negara 4 musim. Okey, kita berada di Malaysia, di garisan khatulistiwa, tidak mengalami 4 musim. Okey, tetapi rakan-rakan kamu yang berada di overseas sana, mereka mengalaminya Okey, kecuali Singapura. Okey, warna daun bergantung kepada molekul pigmen yang terdapat di dalamnya. Antara contoh pigmen ialah klorofil, carotenoid dan juga antosianin. Okey, pigmen klorofil menyebabkan daun berwarna hijau. Okey, jadi kamu tengok dekat Malaysia, kebanyakan warna daun adalah hijau kerana mempunyai klorofil yang banyak. Okey, di negara 4 musim, daun-daun kelihatan hijau pada musim panas disebabkan keamatan cahaya yang tinggi. Of course, tempat kita keamatan cahaya tinggi rata-ratanya. Alright. Pada musim luruh dan musim sejuk, setengah tumbuhan berhenti menghasilkan klorofil. Okey, klorofil terurai kepada molekul yang lebih kecil. Tanpa klorofil, pigmen lain seperti carotenoid serta antosianin menyebabkan warna daun berubah kepada kuning dan merah. Okey, musim sejuk tiada keamatan cahaya yang tinggi, no point untuk tumbuhan menghasilkan klorofil yang banyak bagi menyerap cahaya matahari yang tiada. Jadi warna daun dicorakkan oleh pigmen lain, iaitu antosianin dan juga carotenoid. Right. Okay, next kita pergi kepada muka surat sebelah. Okay, struktur daun. Struktur daun. Apa itu daun? Daun merupakan organ. Ingat, daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Alright, proses fotosintesis kamu kena tahu persamaan dia. Dari dulu sampai sekarang, benda yang berulang-ulang. Okay, struktur daun dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu struktur luar dan juga struktur dalaman. Okey, dalam video cikgu tu tadi kamu dapat tengok daun kan? Daun. Tapi dekat dalam video, dekat dalam buku teks ni, kamu tengok dekat sini sahaja. Ni gambar foto 2.1 iaitu lamina, bahagian luar daun dan juga petiole. Secara umumnya struktur luar daun terdiri daripada lamina dan juga petiole. Okey, lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey, lamina berbentuk leper untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas
di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Apa fungsi kloroplas? Untuk menjalankan proses fotosintesis. Apa fungsi klorofil? Untuk memerangkap cahaya matahari. Okey, lamina yang juga bentuk nipis dapat memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis. Okey, meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Seperti sel manusia juga ataupun lapisan usus manusia mesti setebal satu sel nipis bagi setiap virus yang berada di permukaan usus tu. Untuk apa? Untuk memaksimumkan resapan nutrien. Dalam tumbuh-tumbuhan, lamina direka bentuk secara nipis supaya gas mudah meresap masuk, okey, dan keluar. Okey, next, petiole. Petiole ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Tangkai. Petiole adalah tangkai. Ini petiole, tangkai. Okey, kamu patahkan petiole, kamu boleh leraikan daun tu daripada batang ataupun dahan, okey, ataupun ranting. Okey, petiole yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Okey, petiole memegang lamina tu tadi, okey, mengunjur ke dalam lamina, okey, membentuk jaringan urat. Kan lamina adalah lapisan leper dan nipis. Bahagian petiole tu, daripada petiole iaitu tangkai tu, dia akan mengunjur ke seluruh permukaan lamina untuk menahan, untuk memegang, untuk menyokong lamina tu. Alright, di kedudukan yang sepatutnya. Alright, so kita skip zone activity ni ya. Kamu boleh baca sendiri di sini. Okay, kalau ikutkan, kalau kita bersemuka, kita boleh buat koleksi ini, di mana kamu kena labelkan daun, patahkan ranting dan labelkan dia, dan beritahu nama family, nama saintifik, nama tempatan, nama kamu di situ. Okay, ini macam kajian lah berkenaan dengan daun ni. Okay, mari kita tengok struktur dalaman lamina daun. Okay, luaran sudah, kamu dah tahu apa itu lamina, leper nipis berwarna hijau untuk memudahkan resapan cahaya matahari, kloroplas dan juga untuk memudahkan resapan gas. Begitu juga dengan petiole, apa fungsi dia? Untuk memegang, menyokong lamina. Alright. Okey, struktur dalaman daun bagi kebanyakan tumbuhan, lamina daun tersusun supaya tidak bertindih. Tengok dalam video cikgu yang awal tadi tu, kamu nampak daun tu tersusun begitu cantik. Okey, begitu cantik. Dia tidak seboleh-bolehnya, daun tidak akan menutupi antara satu sama lain. Okey, seboleh-bolehnya dia akan supaya dia membuka macam ni, supaya ada semua daun dapat mendapat cahaya matahari yang maksimum, optimum. Okey, tidak bertindih. Ini membolehkan daun menerima cahaya matahari yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Susunan ini disebut mozaik daun. Okey, kita ada rumah, okey, kamu ada rumah, cikgu ada rumah. Kita ada jubin, kita ada mozaik di lantai. Okey, jubin itu kita susun mengikut corak-corak yang kita inginkan. Begitu juga dengan daun. Tersusun supaya tidak bertindih, dan susunan itu dikenali sebagai mozaik daun. Alright. Next, kita akan kaji rentas lamina daun. Okay, kita kerat dia, kita potong lamina daun pakai mesin yang kita panggil sebagai mikrotom. Kalau kamu pergi menyambung pengajian ke peringkat universiti, kamu akan berhadapan dengan mesin mikrotom. Itulah kalau kamu ambil bidang biologi. Okey, so di sini kita nampak keratan rentas lamina daun. Di dalam gambar ataupun rajah 2.1 ini jelas menunjukkan kepada kamu bahagian luar iaitu lamina, okey, yang terdiri daripada kutikel. Kutikel, okey. Kutikel ni melindungi bahagian dalam daun. Dia merupakan lapisan yang berlilin, kalis air dan juga lut sinar. Okey. Next, epidermis berada di bawah kutikel, diikuti oleh mesofil palisade. Mesofil palisade ni dia paling banyak mengandungi kloroplas. Sebab itu dia disusun menegak supaya dia dapat cahaya matahari yang maksimum. Alright. Next, kita tengok mesofil berspan. Dia tidak susun secara seragam, tidak sekata. Mesofil berspan ni apa fungsi dia?
supaya resapan gas keluar masuk mudah. Okey, membolehkan resapan gas keluar masuk secara optimum. Dan kita ada berkas vaskular di sini yang terdiri daripada xylem dan juga phloem. Xylem untuk mengangkut air, manakala phloem untuk mengangkut bahan organik, iaitu hasil daripada fotosintesis. Siapa yang buat fotosintesis? Apa organel yang buat fotosintesis? Kloroplas. Okey, jadi setiap hasil fotosintesis yang telah dijalankan oleh kloroplas, bahan itu diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan menggunakan phloem. Okey, apa yang mengangkut air? Akar, betul? Jadi akar menyerap air. Okey, akar menyerap air, air diserap masuk ke dalam akar. Di dalam akar ada jaringan xylem yang akan membawa air, garam dan mineral tu daripada bawah ke atas bahagian tumbuh-tumbuhan. Dan dalam rajah ini juga ditunjukkan stoma, iaitu ruang untuk gas keluar. Okey, uap air keluar. Alright, dan kita ada sel pengawal yang mengawal transpirasi. Proses pengeluaran uap air ini adalah transpirasi. Okey, itu berkaitan dengan kita juga ada ruang udara. Cikgu lupa nak mention, kita ada ruang udara di sini untuk membolehkan pergerakan resapan gas-gas ni tadi, oksigen dan karbon dioksida yang diperlukan. Ingat banyak student dia miskonsepsi. Student hanya fikir bahawa tumbuhan tidak berespirasi, dia hanya perlukan fotosintesis saja. Tidak, itu adalah miskonsepsi. Tumbuhan juga perlukan oksigen. Tumbuhan juga perlukan oksigen untuk berespirasi. Kebanyakan oksigen dia dihasilkan oleh diri tumbuhan itu sendiri. Itu yang uniknya tumbuhan ini ya. Kita sebut dia sebagai satu-satunya producer ataupun pengeluar. Dia yang buat makanan. Dan dia dapat dapat mengadakan makanan untuk dirinya sendiri. Okay, next. Kutikel. Ini lebih detail lagi lah. Rajah ini ya. Jadual 2.1 ni lebih detail. Kutikel, lapisan berlilin kalis air laut sinar. Okay. Menghalang kilangan air berlebihan melalui penyejatan. Transpirasi. Itu juga adalah fungsi kutikel. Bahagian atas kan. Bahagian atas lamina ada kutikel untuk mengelakkan air keluar dengan banyak. Alright. Kalau air keluar dengan banyak, ambil contoh dia, musim kemarau, kekurangan air. Apa jadi kepada tumbuh-tumbuhan? Tumbuhan akanlah layu. Okey, kutikel yang laut sinar membenarkan cahaya matahari menembusinya. Cahaya matahari, ingat, diperlukan oleh kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Epidermis atas. Epidermis atas terletak di permukaan atas daun, iaitu di bawah kutikel. Sel dalam lapisan tidak mengandungi kloroplas dan bersifat laut sinar supaya cahaya dapat menembusi sahaja. Okey, next. Epidermis bawah terletak di permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma daripada sepasang sel pengawal. Okey. Pembukaan stoma itu mengawal proses transpirasi. Next. Mesophyll palisade. Sel mesophyll palisade tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Cikgu terangkan dah tadi. Sel ini merupakan tapak fotosintesis. Tapak fotosintesis maksudnya fotosintesis berlaku di sel mesophyll palisade yang menegak tu. Okey? Kerana dalam tu ada banyak kloroplas. Next, sel mesophyll berspan berbentuk tidak sekata dapat menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Pertukaran gas. Sel ini memang sengaja tersusun longgar untuk mempunyai banyak dan juga mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke dalam ke sel-sel mesophyll palisade semasa fotosintesis. Ingat, ke mana gas itu? Ke sel mesophyll palisade. Sebab di situ ada banyak kloroplas bagi proses fotosintesis. Okey, kandungan kloroplasnya adalah kurang tapi ada berbanding dengan mesophyll palisade. Right? Next, berkas vaskular, iaitu xylem dan phloem. Xylem air, okey, garam dan mineral diserap oleh akar ke daun. Okey, dinding tisu xylem berlignin dan tebal
memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Dan juga phloem mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Jadi itu tadi adalah berkenaan dengan OP kita pada hari ini, guys. Okey. Jadi para pelajar cikgu, kamu buatlah praktis formatif 2.1, okey, pada muka surat 30. Okey. Kamu baca soalan tu, tuliskan jawapan saja, hantar kepada cikgu dalam grup WhatsApp kita. Alright. Jadi itu saja pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.